Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat malam saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih masih lagi support my video. Okay, Assalamualaikum netizen semua. Ini video terakhir saya. Semoga korang semua belajarlah dengan tertib. Cukup tengok video ni pun okey, tanpa tengok video yang lalu saya upload. So korang tengok yang video ni pun dah cukup lah sebenarnya. So seperti saya nak nasihatkan kepada korang semua, janganlah suka mencampur aduk semua video. Cukuplah satu teknik sebenarnya. Sebagai kita punya decision lah. Takut bila kita banyak sistem pula kita jadi confused. So this is my best on my experience. Terpulang lah dekat korang. Tiada larangan saya untuk belajar mana-mana teknik. Tak ada larangan. Okay, itu terpulang pada masing-masing. Akan tetapi our target is dalam trading ni we just want USD, right? We just want USD sahaja. So dalam video ni saya keep it simple dan korang boleh tangkap lah. Kalau boleh semua tangkap. And make sure apa yang perlu korang buat adalah satu, setiap pagi mapping. Lepas belajar satu sistem tu, backtest. Jangan jadi malas. Kalau malas jangan trading. Backtest berapa kali? 1000 screenshot lah kalau berani 1000 screenshot kalau kita berani. Okay, dalam 1000 screenshot ataupun berpuluh-puluh screenshot pun sudah cukup memadai. Sebab korang akan nampak satu benda sama yang berlaku. Okay, dalam trading ni benda-benda sama je. So untuk makluman juga korang semua, saya tak pakai lagi engulfing. Okay, I just focus on support and resistance. Why I tak pakai engulfing? Sepanjang saya mengajar, saya tengok engulfing ni okay, tak ada masalah sebenarnya. Cuma bagi saya complicated untuk explain. Saya mungkin dan some student juga tak boleh menerimanya lah. For me, I need to make it simple. Tak salah sebenarnya untuk pakai engulf. Itu terpulang lah. But saya fokus pada support and resistance sahaja. Okay. So now, dalam trading ni jangan terlalu zoom in chart tu. Takkan tetapi kita zoom out. Okay. So topik pertama kita akan belajar adalah what is support dan resistance. Yes, memang basic. Kau boleh buat kan? Dah benda basic. Terpulang kat korang, nak percaya atau tak percaya, itu terpulang. Okay. So kita akan kuatkan pada support dan resistance sahaja. Okay, dalam trading ni yang perlu korang tahu, satu, bila nak entry. Kedua, bila nak exit. Ketiga, your direction, ataupun boleh saya panggil your trade control. Maksudnya sekarang ni yang menguasai market adalah menurun ataupun menaik. So kita akan pelajarilah juga benda ni. Dan yang keempat, storyline. Storyline ni maksudnya kalau kita tengok cerita series kan, ataupun episod, yang ada episod, kalau kita terus melompat pergi tengok episod 10, mungkin kita takkan faham. Kemungkinan kita takkan faham sebab jalan cerita dia tak tahu. Sama juga macam dalam trading, kita kena tahu jalan cerita dia, kenapa dia turun dan kenapa dia naik. Okay. So now, kita akan perbaiki kita punya entry, kita akan perbaiki kita punya exit, kita akan perbaiki kita punya direction, kita akan perbaiki kita punya storyline. Okay. So, multi time frame ni penting jugalah But, saya nak simplekan saja. Apa dia support resistance? Okay, rules support and resistance. Apabila saya menyebut undang-undang support resistance, kita tidak boleh melanggarnya sedikit pun. Kita kena berpegang kepada law yang ada ni lah, rules SNR. Okay, ingat saya tekankan lagi, we keep it simple. Okay. We keep it simple saja. Alright. So resistance yang berada di atas.
Kita boleh panggil dia atap lah, seperti alif awang. So resistance ni dia punya rules adalah untuk sell. Dan yang kedua, support adalah yang di lantai, di bawah lah. Okay, untuk buy. So pegang ini undang-undang ah. So macam mana contohnya resistance? Basic dia adalah macam ni. Okay, support. Dalam trading ni ingat ah, we are dealing with price. Okay, kita bukan dealing dengan pattern. Nak tengok pattern ni, kadang-kadang kita akan terhasut. Ada ni shooting star panjang, oh ini nak turun, boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Tapi we are dealing with price. Kita nak tahu, okay, ingat ah, dalam market ni, okay, dalam market ni kita nak tahu, ingat, yang menggerakkan market adalah big player. Okay, yang menggerakkan market big player. Ingat, macam kita retail trader ni mestinya kita pakai instant. Maksudnya instant ni yang masuk tekan terus dah. Kalau korang nak tahu, kalau big player ni dorang suka pasang sell limit guna pending order. Okay, dorang guna pending order. Saya sebagai patch dulu. Okay, saya nak explain. Ini teori ah, teori. Korang kena masuk ke dalam zone of big player ni. Macam mana cara dorang main. Orang trading ah, bukan main. Okay, sebab yang menggerakkan market ni adalah big player ataupun big boy. Okay, big player ni terdiri daripada siapa? Bank ah, bank-bank besar. Ini big boy. Dorang punya trade ini main million, beratus million, billion. Ini dorang. Dorang ni lah yang menggerakkan market. Sekarang ni saya nak explain tentang teori dulu. Nanti saya masuk technical dia lah. Sekarang ni saya nak explain teori. Apa yang saya nak sampaikan ni akan berkaitan dengan pelajaran seterusnya. Okay, so santai-santai belajar. Jangan tekan-tekan dahi tu apa, relax. Okay, relax. Tolong ambil feel dia. Okay, bank ni dia lebih suka pakai pending order. Pending order, sell limit, buy limit. Okay, kadang-kadang dorang pun pakai sell stop dan buy stop. Okay, so apa maksud sell limit? Mungkin ada yang tak faham. Contoh, harga ni jatuh ha. So current market ketika ni di sini. Bank akan meletakkan sell limit dorang kadang-kadang sampai 100,000 lot di sini, 500,000 lot dorang punya. Bukan 1 sen lah, ni bank punya. Tapi kita tak nampak kan? Betul tak? Kita tak nampak di mana bank letak sell limit unless kita menggunakan depth of market. Ini boleh subscribe dekat bank. Depth of market ni satu aplikasi yang mana dia boleh menunjukkan di mana kawasan yang berhatu ataupun yang tepat bank-bank order lah. But first, apa yang saya nak tekankan adalah di mana macam mana kita nak tahu bank ni meletakkan sell limit ataupun buy limit. Buy limit ni, sell limit ni macam ni. Bank letak awal dah. Bila sampai harga sini and then turun, sell limit ini akan trigger menjadi sell. Trigger lah on will open the position dekat sini. So
Sebelum tu, saya nak korang fahamkan apa maksud sell limit ini. Okay? Kan nama dalam trading ni adalah jual dan beli. Betul tak? Kita selama ni tekan buy, tekan sell, kau tekan buy. Kau tekan punya buy, kau tekan buy. Tapi kau tahu ke tak siapa penjual dia? Betul tak? Kau tekan sell, kau jual. Masa kau jual tu siapa yang beli? Macam kau pergi kedai kan, kau penjual, kau pembeli, kau masuk kedai, kau tu pembeli, bukan pencuri, tapi pembeli. Yang penjual tu yang dekat kaunter tu, dia menjual. So kau beli barang yang dia jual. Betul tak? Sama dalam trading, mana penjual dan pembeli. Sebab itulah pentingnya kita kena lengkapkan syarat-syarat dalam berjual beli. Dalam syarat-syarat berjual beli pun telah diberitahu, iaitu ada akadnya, ada penjual dan ada pembeli. Tapi hari ini kita hanya belajar teknikal tapi tanpa mengetahui di mana ada penjual dan pembeli. Cukupkah syarat kita berjual beli tu? Kan? Okay. So apa dia sell limit ni? Sell limit ni kalau Melayu dia, aku mahu jual. Ini bahasa Melayu dia. Kalau buy limit, aku mahu beli. Kita buang dulu ni ya. Kita fokus pada bahasa limit and sell limit. Buy limit. So, aku mahu jual. Sell limit ni, aku mahu jual dekat sini. Dia offer diri dia, aku mahu jual dekat sini. Contoh macam bank. Dia letak sell limit sini. Aku mahu jual di harga ini, sekian-sekian. Contoh gold 1900. Aku mahu jual di sini. So itulah maksudnya, bila market ni yang digerakkan adalah oleh big boy, sebab dia mahu jual di sini. Dia telah offer diri dia yang mana dia menjual sebanyak 100 million di sini. Faham tak? Aku mahu jual sebanyak 100 million di sini. Aku mahu sell limit di sini. Aku mahu jual di sini. So ini yang kita nak tahu dalam trading. Sebab tu kadang-kadang saya ada cakap kan, setiap yang naik mendadak, tak semestinya dia nak naik terus. Tak semestinya. Sometimes you look to the left. Okay, look to the left ni sini. Okay, kita kena tengok di mana tempat bank nak letak order sell limit dia. So kalau kita dapat detect dekat situ, kita boleh, apa orang cakap, ikut di mana big player tu masuk, di sana kita ikut. Okay, boleh faham tak? So itu maksud dia. Sama juga kalau buy limit, aku mahu beli, dia mau beli di harga ini. So bank akan letak, aku mau beli sini, siapa nak beli, tolonglah beli. Sebab tu harga tu turun. Sebab nak ambil offer yang telah di offer oleh big player. Sebab tu saya cakap, stop trading pattern. Sometimes pattern turun, sebenarnya nak mengejar turun besar tu, nak mengejar sesuatu order di sini untuk ambil order untuk buy. Faham? So itu adalah serba sedikit berkenaan teori market. Sebab itulah kita nak tekankan di manalah dia nak tekankan tempat sell limit dan buy limit big player ni ambil. Okay, so simple. Kita masuk ke technical dia adalah dengan menggunakan support dan resistance. Okay, so sebab tu ada undang-undang sell at high, buy at low. Mana ada orang beli harga mahal? Semua orang nak beli harga murah, betul tak? Semua orang nak jual di harga mahal supaya lebih untung banyak. Okay, faham? So resistance di sini, support di sini,
So macam biasalah, support untuk sell tapi undang-undang, resistance untuk sell, support untuk buy. Bila harga menyentuh di mana tempat support ni, di mana tempat bermula kejatuhan. Resistance ni adalah di mana bermula kejatuhan. So contohlah korang pakai whatever time frame lah, contoh daily 1 H4 kah, dia touch dekat sini, dia touch. Okay, then harga jatuh. Dia akan mengejar di mana on your first lap. This is your first lap. Bukan di sini. Di sini kalau ada SNR sini, di sini second left. Your first left adalah ini. Tak logik kan kalau kita melangkah tengok sini pula. Kita kena tengok sini dulu. Faham? So, sepanjang dia turun ni, korang kena cari di lower time frame, mesti dibuat macam ni. Betul tak? Ini adalah storyline. Okay? Mana ada chart nak turun terus? Okay? Faham tak maksud saya tu? Saya tekankan pasal direction lah. Harga dah turun. Pop. Di H1, kalau bila harga dah turun, ini contoh daily lah. Harga turun, dia akan bertemu dengan apa tuan-tuan? Dia akan bertemu dengan, so maknanya direction dia adalah support. Dia akan mencari support. Sama je bila sampai support, korang boleh buy dan TP, look to the left, dia akan ambil sini. Ini adalah contoh resistance ni. Faham? So ada satu lagi, iaitu resistance become support, support become resistance. So kalau resistance ni kena breakout, resistance ni menjadi di bawah, right? So yang di bawah ni adalah undang-undangnya adalah support. So resistance ni akan bertukar menjadi support. Okay, meletak jawatan lah, menukar jawatan. Pop, buy dekat support. Faham? Sekejap ah. Bising kucing. Okay. Sekejap. Support kena breakout, support become resistance sebab dia menjadi di atas. Faham tuan-tuan? So this is basic. Belum saya masuk lagi bab macam mana nak ni. Alright, boleh faham? Okay, so now macam mana kita nak menghidu? Okay, macam mana kita nak menghidu tempat tu ada order bank. Mesti ada kan? Mesti ada cara. Setiap masalah mesti ada cara dia. Okay, setiap masalah itu mesti ada caranya tersendiri. Okay, seperti biasa, kita kalau nak entry, bila harga dah jatuh, tunggulah ada pullback baru kita masuk. Bukan nampak harga jatuh je, oh menggelabah lah, nak sell lah, apa nak semua ni. Back kau tak payah belajar. Kalau nak nampak besar turun terus nak sell, back tak payah belajar. Back macam tu je. So habit-habit ni buang-buang lah. Saya pun dah banyak dah benda dah saya lalui. So tolonglah, apa yang saya nak kongsikan ni adalah atas dasar pengalaman saya sepanjang 9 tahun trading ni. Dan macam-macam dah. Saya tak anggap experience sangat lah. Banyak lagi orang hebat di luar sana.
Okay, banyak lagi, sangat banyak yang hebat-hebat. Saya ni pun baru lagi. Okay, and so now, okay, menghidup. Ingat words ni. 1, miss. Kedua, deep. Ketiga, accurate. Okay. Macam tadi, kita dah tahu resistance dan support itu di mana kedudukannya dan apa dia resistance dan support. Simple. Support dan resistance ni, SNR ni, kita boleh panggil nama seperti ada ni sebagai tempat strong push ataupun big movement. Macam-macam lah. Maksudnya macam, contoh dia macam ni kan. Dia naik, stop, jatuh. So, tiba-tiba masa dia sideways, dia jatuh. Okay, di sini mesti ada sebab. Okay, then up, naik. So, this is your support. So, tempat di mana tempat berlakunya pendadakan lah, bermulanya jatuh dan bermulanya naik, itu adalah support dan resistance. Saya fokus pada support. Saya ingat korang apa yang saya ajak ni tak ada benda-benda lain lah, support resistance je. Okay, tak payah nak pening-pening. Okay, nak time frame mana, semua time frame boleh pakai. Konsep yang sama tapi you can pakai any time frame, but I'm choosing for biggest time frame, even though waiting game dia lama sangat, tapi berbaloi. Dia akan bagi macam 100 pip, dia jalan-jalan 100 pip. Okay, so boleh faham? Okay, so now apa tadi pelajaran kita pasal miss dan dip ni lah. Okay, contoh, saat berlaku kejatuhan. Okay, contoh ini breakout. Okay, apa dia miss? Miss, kita masuk topik miss. Ada harga cuba, ini kita punya zone entry. Zone entry di atas, di mana? Di resistance. Ada harga cuba ingin menyentuh resistance tersebut tetapi gagal. Dia buat U-turn. Dia breakout lagi yang sebelum ni. Ini dipanggil miss. Apa dia analogi miss ini? Seperti saya cakap tadi, kita sedang menghidu di mana kawasan yang kemungkinan besar ada tempat sell limit order. Okay. Berlaku, saya ulangi lagi sekali. Okay. Berlaku harga cuba ingin menyentuh tetapi gagal. Dia breakout the lowest, impulsive wave lah. Okay, so ini adalah miss. Miss ni dia membagi hint yang mana korang just imagine harga ni harimau. Harimau ni sedang berjalan. Sebab harimau ni dia akan mengejar di mana ada makanan. Dia macam seolah terhidu yang mana di atas ni ada makanan. Tapi U-turn balik. Ini sudah memberitahu yang mana hint yang mana di atas ini ada makanan. Dan lagi, lepas tu boleh saja sekali, boleh saya terus macam ni, kita boleh sell. Boleh. As long ada miss pun dah cukup. Okay. Tapi tadi saya ada explain apa dia dip. Dip ni bila naik lagi, dia cuba naik lagi, menyentuh tetapi gagal. Kalau kali kedua miss, kita boleh panggil deep. Sebab semakin mendalam, semakin orang cakap ini makin climax lagi. Makin climax, macam keadaan macam dia dah bagi hint dah yang mana tempat ni ada sell limit. Sebab kita ni susah, sebab kita pakai MT4 terus, kita tak pakai depth of market yang boleh tengok order flow. So kita agak manual lah sebenarnya dalam trading. So dengan berpandukan miss dan dip ni sebagai hint kita untuk melihat
di mana tempat berlakunya ada dipercayai keadaan ada order kat situ. So semakin dia mencuba, tunggu lagi, makin lagi deep, and then dia datang sini, biasanya entry accurate. So your sell area is di sini, your stop loss di area atas ni. Terpulang stop loss korang berapa, 30 pip, terpulang pada korang. Okay. So sebab saya panggil accurate ni sebab bila sampai sini kebiasaannya dia akan accurate turun terus. So kita nak entry, kalau boleh nak touch terus jalan terus. Kita tak nak macam dia bermain-main lagi macam ni lah. Kalau korang main sini terkena lah, korang terkena trap market. Okay. So pattern dalam trading ni sama je bendanya. Turun, pop. Sini apa? This is your support. Ada harga mencuba tapi gagal nak sampai, ada harga mencuba lagi, ikan boom. Faham? So this is short video saja. Okay, kita dah tahu dah memvalidkan SNR tu macam mana. Contoh macam ni. Dia cuba untuk touch, gagal, dia cuba touch, gagal, lepas tu kena breakout. Tempat ni pada mulanya dijadikan tempat untuk sell, sedangkan dia telah bagi miss dan dip dekat sini. So maknanya tempat ni adalah valid untuk sell, tapi ia telah di clean breakout. Okay, clean breakout, resistance ni kena bertukar jawatan, nak tak nak dia kena datang balik tempat tu. So resistance become support sebab ia menjadi yang di bawah. Dia datang balik and then buy. Kalau ada miss juga sini, miss tak sampai, jangan masuk, tunggu dia sampai. Miss ni dia bagi hint lah yang mana tempat ni berpengaruh. So miss, boom, dia datang balik. Ada dua confirmation lah, miss sini dan miss sini. Faham? So saya harap korang dengan video ni korang boleh tangkap lah benda-benda ni. Saya paling suka biasanya lah saya takkan macam contoh ini H4 atau H1 pun cukup memadai lah. Okay, pom, ada berlaku kejatuhan. Lepas tu ada miss. Oh, nice. Okay, dah sampai sini H1. Okay, saya akan tengok. Biasanya kalau saya tak berani masuk sini, saya akan tengok confirmation dia di M15 paling rendah. M15 dia turun, kebiasaannya ada miss lagi sini, dia akan bagi entry lagi, pecahan candle lah di M15. Tapi konsep yang sama. So bila ada dua miss, konsep pattern yang sama dengan di lower time frame, benda yang sama dia buat, this is your confirmation. So first entry, second entry. Faham tak? So saya harap korang boleh faham. Semoga korang dapat belajar sesuatu di dalam video inilah. Saya akan kongsikan menggunakan chart lepas ni. Saya nak korang tengok dulu teori dia ni. Okay. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.